Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam Prop Zone bersama Dani. Okey, hari ini bersama saya Suryani Seri. Hari ini yang disiar langsung secara individu. Jadi seorang je hari ini. Okey, tapi tak apa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kembali lagi nak ucap kepada siapa yang baru join. Okay, so hari ini akan bincangkan satu topik yang sangat menarik yang telah dibahaskan oleh Cik Syed kita pada minggu lepas dengan tetamu jemputan kita. Okay, so hari ini kita akan bincangkan tajuk tentang cara 7 tips mudah untuk dapatkan penyewa rumah dengan lebih cepat dan kita nak elak daripada tertipu daripada pelbagai penyewa yang tak bagus lah. Okay, so sebelum Nani nak kongsikan 7 tips ni, okay, 7 tips ni tak berguna pada anda, pada siapa-siapa yang dah buat rumah tu sebagai pelaburan. So korang boleh gunakan 7 tips ni untuk elakkan diri korang daripada ditipu, macam-macam lagi lah. Nani akan kongsikan juga. Okay, tapi sebelum tu Nani nak minta tolong sangat pada korang. Okay, apa kata korang cuba likekan kita punya live hari ni, ataupun korang boleh share kepada kawan-kawan yang dalam pelaburan juga yang buat rumah sewa ni ataupun Airbnb ataupun buat homestay. Okay, macam ini cakap, Nani akan kongsikan 7 tips mudah bagi mendapatkan rumah penyewa dengan lebih cepat. Okay, biasanya kalau kita dah beli rumah tu, kita akan mengambil masa yang lama untuk mendapatkan penyewa. Okay, cara kita promosi, itu pun Nani akan ajar juga macam mana. Nani akan kongsikan tips-tips tu. Tapi sebelum tu, Nani minta korang-korang semua sharekan dulu kita punya live ni. Okay, Nani pun nak share kan. Okay, sharekan kepada grup-grup yang grup-grup kawan korang yang membuat homestay ataupun membuat rumah sewa juga. Okay, supaya info yang Nani kongsikan ni memberi manfaat kepada korang dan juga kepada rakan-rakan. Okay, siapa yang baru join tu jangan lupa like kita punya video, like kita punya live pada hari ini. Dan kalau ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan pengurusan rumah sewa, pengurusan hartanah, pelaburan dalam hartanah ataupun kewangan, korang boleh just DM kita punya page Syed Nawaz Property Coach, ataupun boleh terus WhatsApp kita ke 0174442124. Okay, Nani dah tinggalkan link kat bawah tu. Okay, korang boleh terus WhatsApp kita, SMS kita soalan dan terus masukkan soalan korang. Kerana apa? Sebab biasanya kita akan kumpulkan soalan-soalan dan kita akan jawabnya soalan-soalan ni pada hari Sabtu. Biasanya kita akan jawab soalan-soalan korang pada hari Sabtu. So time tu lah korang akan mendengar jawapan yang pada soalan tu, dan kalau soalan apa yang korang tanya tu dijawab dan korang rasa berbaloi dengan jawapan tu, korang boleh kongsikan juga live-live kita kepada orang lain. Okay, sebentar ya. Nani nak kongsikan. Okay. Jangan lupa kongsikan kepada kawan-kawan. Siapa yang baru join tu, terima kasih kerana join. Okay, hari ni akan sembahkan kongsikan balik 7 tips yang memudahkan korang untuk mencari penyewa. Okay, penyewa yang berkualiti lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Habatul Wafi. Selamat petang Cik, terima kasih kena join. Okay, sekarang ni Cik, saya akan kongsikan kepada Cik dan kepada rakan-rakan Cik berkenaan dengan 7 tips mendapatkan penyewa rumah dengan lebih cepat. Okay, sebelum tu like kita punya live hari ini dan jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan. Okay, kita berbalik pada kita punya macam mana nak dapatkan penyewa rumah dengan lebih cepat. Okay, sebelum kita nak tahu nak dapat penyewa lebih cepat ni, kenapa kita kongsikan ni? Sebab Nani nak kongsilah kepada korang semua antara isu yang biasa yang dikaitkan dengan rumah sewa ni. Okay, di mana banyaknya kes penyewa rumah merosakkan rumah sewa yang telah diberikan, dan di situlah duit deposit digunakan untuk membaiki kerosakan yang dibuat oleh penyewa. Contoh kalau kita
beri rumah sewa tu, tapi kita ambil deposit sikit je. So nanti kita nak baiki balik rumah yang telah ditinggalkan oleh penyewa tu, mengambil kos yang lebih daripada deposit yang telah diberikan. Okay, perkara ni selalu berlaku apabila pemilik penyewa iaitu pemilik meletakkan deposit yang sangat rendah. Okay, contohnya kalau kita biasanya deposit, biasanya orang akan ambil 2+1. Okay, siapa yang familiar 2+1 maksudnya 2 bulan tambah 1 bulan deposit. Kalau biasanya kalau ambil deposit kurang daripada harga rumah sewa, biasanya mereka akan menanggung kerugian lah kalau menimpa penyewa-penyewa yang suka tinggalkan rumah tanpa membersihkannya balik. Okay, biasanya kalau penyewa ni dia nak keluar cepat, dia nak keluar dalam masa 3 hari je dia keluar, biasanya dia akan tinggalkan semua barang-barang sampah-sampah, dia orang tak bersihkan pun. Okay, so kita gunakan duit deposit ni untuk bayar, untuk membaiki rumah-rumah tu. Ada sebarang kerosakan sinki ke, toilet ke, cermin ke. So isu ni juga menjadi satu kebangkitan lah kepada orang yang memberi rumah sewa ni. Selain daripada tu, perkara yang sangat-sangat kali siapa yang pernah alaminya ataupun siapa yang pernah buat ni mesti terasa terkesan, iaitu kes tak membayar bil api dan bil air. Okay, kita tahu bulan ni bulan last kita, orang tahu, penyewa tahu bulan ni bulan last mereka menyewa, mereka menggunakan bil api bil air dengan kadar yang lebih dan tak membayarnya, tinggalkan macam tu je. Itu masalah satu lagi bagi penyewa-penyewa ni. Okay, dan masalah ketiga yang selalu yang familiar dengan bila kita buat rumah sewa, bila kita buat homestay ni, dengan scammer agent, di mana scammer agent tu menipu pemilik rumah dengan mengambil dan melarikan duit rumah sewa dari pemilik rumah sewa yang sebenar. Okay, pernah berlaku kes yang telah diceritakan oleh Cik Said berkenaan dengan ejen mengatakan sebelum ni ada penyewa lagi di rumah mereka, tapi pemilik rumah jumpa penyewa yang sudah menetap lebih daripada 2 bulan. Maksudnya dia tipulah kat situ. Ejen cakap dengan owner lain, ejen uruskan rumah tu lain. Okey, ketiga-tiga isu ni adalah perkara biasa yang dihadapi oleh pemilik rumah sewa apabila menyewakan. Okey, so jadi dengan adanya isu-isu ni, Nani akan kongsikan macam mana korang nak tangani benda-benda yang sebegini. Adakah penyewa akan bayar segala kos? Okey, Nani akan jawab soalan Cik Batul. Okey, terima kasih. Tapi Nani akan kongsikan dulu tips supaya nanti bolehlah dapat kongsikan kepada rakan-rakan. Okey, 7 tips untuk dapatkan penyewa. Okey, tips yang pertama, okey, banyak orang selalu ingin membantu dan memberi nasihat sewa rumah ni dengan macam orang cakap macam ni, dia cakap macam ni. Okay, tak kisahlah, yang penting korang ambil, korang amalkan salah satunya supaya korang terelak daripada masalah-masalah yang dihadapi. Okay, first of all, kalau kita nak mencari penyewa, okay, kita perlu tahu target kita. Kebanyakan target kita adalah kita kena tahu golongan-golongan yang kita target. Contoh golongan B40 ke, M40 ke, T40 ke. Kita kena tahu, kita kena jelas. Okay, kebanyakan yang orang ingin menyewa ni mungkin nak sewa lebih dari setahun. Okay, bila kita kata sewa rumah ni, penyewaan dia biasa kita buat kontrak setahun. Okay, so kita kena kenal target market kita. Okay, kalau korang nak duduk rumah sewa, mesti korang rasa macam nak fully furnish. So daripada tengok kita punya target ni lah, kita boleh tahu apa yang kita boleh berikan kepada penyewa dan boleh menarik penyewa tu untuk sewa dengan kita berbanding dengan sewa dengan orang lain. Okay, itu yang kita perlu lihat. Target market tu dari segi kemampuan diorang, dari segi apa yang diorang perlukan kat dalam rumah tu sendiri. Okay, selain daripada tu, okay, kalau kita cakap pasal fully furnished, okay, kalau kita masuk rumah tu, apa beza kalau kita masuk rumah tu kosong dengan rumah tu ada sedikit furnish. Contoh sebagai keperluan macam dapur ataupun bilik ataupun katil lah. Okay, mesti orang akan lebih tertarik pada rumah yang ada sedikit furnish berbanding dengan rumah kosong. Maksudnya mereka kena masuk dengan loading barang yang banyak. Mereka perlu macam mengambil masa 2-3 hari lah untuk mengambil perabot-perabot, beli perabot, ataupun mereka just masuk bawa beg. Benda tu menjadi satu tarikan. Okay, tu kita kena pandai dari segi untuk addkan furnish kat dalam rumah kita. Itu poin yang kedua lah. Dalam poin yang ketiga, kita kena added value kan kita punya rumah berbanding dengan rumah-rumah orang lain.
Okay, kenapa Nadi kata kita kena add value? Supaya kalau kita add value, contohnya macam kita letak wifi kat rumah kita, okay, kita boleh demand untuk letakkan high untuk rental fee. Contoh kalau berbanding dengan rumah orang sebelah dengan rumah kita. Okay, rumah orang sebelah ni sewaan dia, katakanlah sewaan dia 1,000 dan rumah kita ni sewaan dia 1,200. Kita boleh demand kat situ 1,200 sebab kita ada value added, which is kita ada wifi. Orang sebelah tak ada wifi, ataupun kita ada menyediakan pemanas di bilik air. Contohnya macam water heater kat bilik air tu. Okay, kita ada value kat situ. So kalau orang cakap kalau awak nak sewa 1,000 tu ambil lah, tapi kita orang menyediakan perkhidmatan yang lebih di mana kita ada wifi, kita ada water heater. Okay, tapi apabila kita add value ni, kita kena masukkan juga dekat dalam agreement kita, di mana kalau apa-apa berlaku kerosakan tu disebabkan oleh penyewa kena tanggung kerosakan. Okay, kita kena jelas kat dalam kita punya tu. Okay, itu tips yang ketiga, iaitu kita kena add value supaya orang lebih mudah tertarik dekat kita punya berbanding orang lain. Okay, orang ni suka benda yang percuma tau, suka benda yang percuma. Dia macam, okay, awak boleh masuk rumah kita, kita ada bagi free wifi, tapi kita addkan value kat situ, so kita dah ada keistimewaan kat situ. Okay, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, setkan harga sewaan tu yang realistik. Okay, pada masa ni memang harga hartanah agak tinggi berbanding dahulu. Okay, dulunya kalau kita nak sewa 300 semua macam tu, okay, murah. Tapi sekarang ni tak ada, ada pun kalau macam sewaan apartmen tu mungkin dalam 800 macam tu, tengok kepada kita punya lokasi, bergantung pada harga tanah tu sendiri. Okay, kalau korang beli hartanah bernilai 600,000, memang installment yang korang bayar pada bank mencecah dalam 3,000 ke atas. Okay, ia sangat penting untuk korang setkan harga supaya dia jadi realistik, supaya mampu membayar monthly installment korang dan mampu mendapatkan passive income kat situ. Okay, dan korang daripada situ bila tahu korang punya harga rumah tu berapa, monthly installment berapa, korang boleh setkan golongan mana yang sesuai untuk korang punya ni, dan korang boleh advertisekan pada sasaran yang betul. Okay, macam yang saya cakap tadi, korang kena tahu apa orang panggil target korang. Okay, kalau korang dah beli rumah kat situ, kalau rumah kat area KL ni, siapa target korang? Bila dah tahu target, golongan mana korang target? Okay, apa keperluan dia orang? Okay, benda-benda tu menjadikan add value dan lebih mudah korang untuk terus direct ke sasaran yang sebenar dan tak salah sasaran. Contohnya kalau korang main bagi je, siapa nak sewa open, dia kata dia boleh bayar, tapi sebenarnya bila kita selidik balik, dia ada masalah, tak boleh bayar, dia kerja kurang berkemampuan tapi dia nak sewa rumah yang besar-besar, rumah yang cantik. Okay, dari situ juga kita boleh kenal kita punya target market. Okay, faktor yang kelima, tips yang kelima yang korang perlu tahu kalau korang nak buat rumah sewa ni. Okay, kalau orang Malaysia ni memang tak sanggup dari segi macam kalau kita letakkan harga tinggi, kita kena usaha lebih lah untuk mendapatkan penyewaan. Macam contohnya kalau macam tadi kan rumah 600,000 kan biasa kalau rumah 600,000 monthly installmentnya 3,000. Okay, so kalau macam orang-orang yang macam baru nak mula kerja ni, bagi dia orang 300,000 ni sangat tinggi. So kita kena addkan orang yang kita kena sasarkan kepada orang yang dah lama bekerja. Maksudnya dah lebih daripada 10 tahun bekerja, yang gaji diorang dah lebih mencecah 5,000. Dan diorang nakkan rumah yang betul-betul dekat dengan tu. Maksudnya mereka sanggup bayar lebih. So kita pun kena usaha mencari orang-orang yang macam ni. Okay? Dan kita kena kreatif dalam menarik pelanggan, di mana walaupun harga dia 3,000 ataupun kita letakkan monthly installment 3,000, kita letak dalam 3,300, apa yang mereka dapat? Okay, dari situ kita nak tarik dia orang apa fasiliti yang ada, apa yang keselamatan yang ada kat situ. So perkara-perkara macam keselamatan, lokasi yang strategik, lepas tu penempatan kat situ jenis macam aman damai. So perkara-perkara ni pun boleh jadikan mereka tertarik dengan rumah kita. Okay, yang seterusnya tips yang keenam, iaitu tips, sebelum tu saya nak baca. Okay, setakat ni ada satu soalan je. Okay, tips yang keenam iaitu tentang marketing channel. Okay, seperti yang kita tahu, kalau kita hendak sewakan rumah atau mana-mana produk yang kita ingin menjual, marketing channel ni sangat penting dalam mempromosikan produk korang.
Okay, makin banyak orang nampak, makin banyak orang akan tertarik dengan produk kita. Kalau kita setakat just iklan kat WhatsApp, iklan dekat Facebook kita sekali dua kali, okay, orang tak akan nampak. Okay, kita kena memperbanyakkan lagi marketing channel kita. Kita boleh buat ads, kita boleh masukkan dekat dalam mudah, kita boleh minta tolong ejen jualkan, okay, ataupun kita boleh masuk ke dalam property guru. Okay, kalau korang nak gunakan servis ejen pula, korang kena pastikan korang guna ejen yang berdaftar dan pakar dengan kawasan rumah korang tu. Kira macam janganlah korang ada rumah kat Bangi tapi korang bagi orang yang rawang uruskan. Memang dia tak tahulah apa yang ada value dekat Bangi tu. So korang kena mencari orang yang betul untuk tolong korang menjualkan ni. Okay, kalau korang nak jual sendiri, korang boleh memperbanyakkan promosi di Facebook, di Instagram boleh, di mana-mana tempat portal yang perumahan seperti Mudah, iProperty, Property Guru. Okay, lebih banyak orang nampak awak, lebih banyak potensi awak untuk dapat klien dan lebih banyak awak boleh pilih siapa yang layak untuk awak. Okay, kalau pilihan awak terhad, awak dah macam mana satu nak bagi, mereka ni macam tak lepas kriteria target korang, macam mana kat situ kan. So marketing channel ni sangat penting dalam mencari penyewa ni. Walaupun untuk mencari penyewa, okay, bukan setakatnya untuk menjual rumah sahaja. So kita pun kena kreatif dalam meletakkan kita punya iklan ni dekat mana. Okay, dan tips yang ketujuh, tips yang terakhir bagi penyewa-penyewa nakkan mencari orang menyewa rumah diorang, iaitu dengan buka minda dengan pilihan yang ada. Okay, dalam sewa ni banyak yang kita boleh gunakan untuk menyewa bilik seperti menyewa bilik ikut kepala, menyewa bilik ikut bilik, menyewa dari segi rumah. Okay, terdapat cara yang boleh kita gunakan untuk menjana sewaan yang dengan lebih cepat. Jadi korang perlu tahu cara-cara yang sesuai untuk bagi kawasan dan perumahan yang korang miliki. Contohnya kalau macam rumah yang dekat dengan universiti, biasanya orang akan sewa ikut bilik. Kalau rumah yang macam dekat dengan kekeluargaan, biasanya orang akan sewa satu rumah. Okay, itulah antara 7 tips yang Nani boleh kongsikan pada korang supaya korang yang ada rumah tu pandai untuk mencari penyewa yang betul. Okay, mencari penyewa dari segi betulkan kita punya target, tahu marketing channel kita, added value kita punya rumah tu. Dari situ setkan harga yang realistik. Okay, janganlah pula tiba-tiba harga kat situ area dalam golongan dalam area sewaan situ 1,000, korang nak bagi 3,000, macam tak realistik, kecuali kalau korang add more value dan korang pandai dalam marketing channel. Okay, masalah utama yang kat Malaysia ialah berkenaan dengan pembayaran deposit. Deposit ni sebenarnya fleksibel, flexible. Okay, tak semestinya 2+1, kadang-kadang 3+1. Okay, dia bergantung pada owner. Okay, bergantung pada korang. Macam mana korang nak gunakan deposit tu untuk cover balik cover balik kalau ada sebarang kerosakan ataupun ada sebarang penambahbaikan. Contoh kalau nak tukar penyewa, korang boleh gunakan duit yang ada tu untuk addkan value kepada penyewa yang baru. Okay, itu antara 7 tips dan masalah yang Nani mampu kongsikan kepada korang. So seperti yang Encik Habatul Wafi Jaludin, adakah penyewa akan membayar segala kos maintenance atau owner yang tanggung? Okay, ini bergantung lah. Kalau macam contohnya kalau korang setakat nak tukar lampu-lampu dekat rumah tu, okay, biasanya penyewa lah. Kita akan tetapkan kat dalam perjanjian perjanjian penyewaan. Kalau macam setakat tukar-tukar lampu ni, kalau benda-benda kecil, takkan kita nak owner nak pergi kan. Kadang-kadang owner, kadang penyewa sendiri yang kena tukar. Kalau contoh macam ada bilik air tersumbat, itu mungkin owner boleh tolong. Macam tu. Okay, dia bergantung pada owner sendiri, sama ada owner tu nak dalam agreement lah, owner tu nakkan penyewa tu yang akan tanggung ataupun ada certain kos yang besar. Contoh macam nak kerosakan sinki, kerosakan bilik air yang besar-besar lah, yang memakan kos yang lebih daripada kira macam beribu-ribu, itu kemungkinan kita boleh minta owner yang tanggung. Okay, untuk terima kasih untuk soalan tu, harapnya membantu menjawab. Tapi kita akan kupaskan lagi soalan Cik Habatul ni pada hari Sabtu ataupun pada hari yang sesi soalan jawab bersama Cik Said Nawaz. Okay, terima kasih kerana menonton Prozon hari ini dan harap Prozon hari ini dapat memberi manfaat kepada korang. Dan jangan lupa pada sesiapa yang belum lagi subscribe kita punya YouTube channel, boleh subscribe YouTube channel kita, Said Nawaz Property Coach. Dan kat situ pun kita adakan korang boleh
tengok balik live-live kita yang berkaitan dengan topik yang korang nak. Okay, dan siapa yang belum join kita punya Telegram, boleh join Telegram kita. Sebab apa? Telegram kita ni kita akan memberi input-input yang terkini berkenaan dengan perumahan, kewangan ataupun tips-tips yang menarik berkenaan dengan isu semasa. Okay, so Nani harap korang dapat manfaat lah daripada pengkongsian live ini. So sebarang persoalan korang boleh WhatsApp ke 017-444-2124 ataupun korang boleh terus DM di Facebook page kita. Okay, selamat petang dan hati-hati, jaga diri, jaga kesihatan. Ingat Syed Nawas, ingat property coach. Okay, selamat petang.